Cuba dengar Dengar. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan dan Pembangkang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita di arena perdebatan dengan usul yang sangat menarik. Dewan ini percaya pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off adalah tindakan tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku yang pertama, Perdana Menteri pada hari ini, saya akan ceritakan kepada anda pendefinisian usul serta apa yang perlu kita bincangkan dan nilai pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, pendefinisian usul secara konseptual. Kita lihat frasa yang pertama, pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off. Perkara ini saya akan leretkan kepada status quo semasa. Menurut status quo semasa, pengeluaran tersebut tidak ada dan tidak dibentangkan semasa pembentangan bajet 2020 oleh Menteri 2022 oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz pada 29 Oktober 2021. Perkara ini adalah disebabkan atas beberapa sebab oleh kerajaan, melihatkan kepada yang pertama, 6.1 juta ahli KWSP didapati mempunyai kurang daripada RM10,000 di dalam akaun mereka. Dan yang kedua, kerajaan memikirkan masa depan rakyat kerana pada asalnya simpanan KWSP ini adalah untuk hari tua pada masa akan datang. Namun tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita berbincang dengan baik untuk usul ini, kami letakkan selaku kerajaan yang baik, kami katakan penilaian kita pada hari ini hanyalah kepada situasi semasa. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat isu yang berlaku sekarang ini. Isu wujud desakan oleh rakyat yang mana ramai yang berharap pengeluaran tersebut dibentangkan namun tidak dibentangkan. Fakta kes, menurut artikel bajet 2022, ramai mahu pengeluaran 10,000 KWSP 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Cosmo Online Malaysia. Ramai mahu pengeluaran 10,000 KWSP ini diletakkan dalam pembentangan bajet. Namun tidak ada tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan itu, wujud desakan mereka apabila perkara ini dilihat. Apabila dalam sewaktu siaran langsung pembentangan bajet 2022 tersebut, terdapat ramai pautan komen yang telah diberikan oleh rakyat berkenaan mereka sangat berharap untuk kerajaan mengeluarkan perkara tersebut di dalam bajet. Disebabkan itu, masalah yang timbul kenapa wujudnya desakan ini adalah tuan-tuan dan puan-puan, kerana mereka-mereka yang memberikan komentar di siaran langsung itu adalah golongan-golongan yang hilang kerja dan juga golongan-golongan yang tiada mata pendapatan dan menjurus kepada kesusahan dan mendesak rakyat untuk mewujudkan desakan kepada kerajaan meletakkan pengeluaran KWSP RM10,000 ini secara one-off di dalam bajet 2022, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai secara asasnya tentang pengeluaran KWSP RM10,000 ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi kepada frasa kontroversi kita, iaitu tindakan tepat itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tindakan, menurut PRPM, adalah langkah yang diambil untuk mengatasi sesuatu dan tepat adalah betul arahnya, tujuannya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka, kami di meja perwakilan kerajaan yakin dan percaya perkara ini adalah tindakan yang tepat melihatkan kepada perkara-perkara yang saya telah ceritakan kepada anda tadi, yang mana wujudnya masalah apabila rakyat hilang kerja dan mereka tiada mata pendapatan dan mereka ini adalah berasal daripada golongan M40. Kenapa M40? Saya akan ceritakan dalam hujah saya sebentar nanti. Maka, rasional kami untuk membawa kes kami pada hari ini adalah melihatkan kepada kapasiti yang ada dalam tindakan yang kami letakkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hujah pertama akan bercerita tentang kelebihan kepada golongan M40 dan M40. Hujah kedua akan bercerita tentang membantu baik pulih ekonomi sesuai dengan matlamat kita pada hari ini, iaitu untuk menilai sama ada pengeluaran ini adalah tindakan yang tepat atau tidak, dan justru itu demi kelangsungan ekonomi negara, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai pembentangan kes, saya teruskan kepada izin laluan sebelum saya pergi kepada hujah. Silakan. Muhammad, setuju atau tidak? Dalam keadaan masalah hilang kerja, telah pelbagai inisiatif terhadap pengangguran telah pun dilaksanakan dan perkara itu memberikan impak. Okey, Yang Berhormat, saya setuju. Tapi anda kena tunjukkan bagaimana perkara itu dapat membantu mereka-mereka yang ada pengangguran ataupun hilang kerja tidak memerlukan langsung pengeluaran KWSP RM10,000 ini secara one-off dan dapat membantu sara hidup mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah beban bukti yang perlu diletakkan kepada pembangkang
pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, hujah saya yang pertama, kelebihan kepada golongan M40 tuan-tuan dan puan-puan. Seperti dalam izin laluan yang telah ditanya oleh Datuk Khairul sebentar tadi, beliau bertanya, inisiatif kerajaan ataupun insentif kerajaan sedia ada, mampu atau tidak? Saya ceritakan seperti ini. Pertama, kita perlu sedar bantuan sedia ada yang kerajaan wujudkan mempunyai satu keterhadan ataupun ada terhadnya untuk mereka-mereka yang ingin memohon tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, BPR yang memfokuskan kepada bantuan kepada golongan B40. Namun golongan M40 masih terpinggir. Walaupun mereka ini adalah termasuk dalam golongan-golongan yang hilang pekerjaan dan mata pendapatan mereka tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan itu, mereka mendesak kerajaan untuk mewujudkan pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off ini tuan-tuan dan puan-puan. Menurut pemuda UMNO, mengharapkan kerajaan dapat menimbangkan pengeluaran KWSP ini. Kerana apa? Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara ini akan memastikan ekonomi sudah dibuka dan menjadi dalam keadaan kita beransur pulih untuk memasuki fasa endemik, membantu untuk membaik pulih ekonomi tuan-tuan dan puan-puan. Dan perkara ini adalah membantu kepada dalam kalangan M40 kerana mereka inilah yang mempunyai simpanan yang lebih daripada 10,000 di dalam KWSP mereka tuan-tuan dan puan-puan, yang kita kira mereka ini terjejas disebabkan tiada pekerjaan dan sebagainya. Dan perkara inilah yang disebabkan kami katakan ia adalah tindakan tepat kerana kapasitinya. Peringkat pertama, ia membantu golongan M40 ini tuan-tuan dan puan-puan kerana secara rangkumannya sekarang ini, ya betul, saya tidak nafikan adanya insentif dan juga inisiatif pihak kerajaan untuk membantu rakyat, tetapi persoalannya, kalau ada pun kepada M40 ini, berapa peratuskah yang telah dibantu? Dan kalau betul-betul ada banyak membantu M40, saya tuntut pembangkang untuk tunjukkan bukti-bukti beliau kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, saya mohon untuk terus mencadang usul Dewan ini percaya pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off adalah tindakan tepat. Terima kasih. Cubaan suara, boleh dengar tak? Boleh? Terima kasih Tuan Di-Pertua, Kerajaan, Pembangkang serta hadirin warga Dewan yang bersidang. Baiklah, selaku yang pertama di meja pembangkang pada hari ini, terus respon kepada kes yang diceritakan oleh Datuk Aiman sebentar tadi. Baiklah, saya tidak ada masalah dengan frasa yang dah kita persetujui bersama-sama tentang bagaimana pengeluaran KWSP. Namun, dalam frasa tindakan tepat ini, ada beberapa pertikaian yang akan saya timbulkan buat di meja perwakilan kerajaan. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, tentang frasa tindakan tepat yang diceritakan oleh Datuk Aiman sebentar tadi sebenarnya masih lagi tidak tepat. Sebab apa? Saya boleh bercerita, tindakan tepat yang diceritakan oleh Datuk Aiman hanyalah tindakan tepat yang bersifat sementara. Sebab kalau kita lihat semula dalam situasi semasa yang berlaku dan masalah ini berlaku dalam keadaan negara mengalami pandemik pada hari ini dan perkara itu masih lagi bersifat sementara. Justru disebabkan perkara yang bersifat sementara, ianya bukanlah adalah satu tindakan yang tepat untuk kita memberikan pengeluaran KWSP secara one-off ini tuan-tuan dan puan-puan, melihatkan kepada bagaimana masalah-masalah yang berlaku terhadap pencarum-pencarum yang masih mempunyai amount yang kurang apabila hendak mereka bersara. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini perlu diperjelaskan dengan baik. Analogi mudah saya berikan pada hari ini, jika saya hendak memilih satu pasangan, saya memilih mesti memilih pasangan yang tepat tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan kepada kelangsungan hidup. Dan persoalan yang akan saya timbulkan untuk yang kedua jawab pada hari ini, dalam kita memberikan pada hari ini pengeluaran secara one-off ini, adakah ia bersifat tepat dan di akhirnya pada hari ini mereka di akhir persaraan mereka ini mampu lagi untuk meneruskan kehidupan. Saya mohon untuk yang kedua bangun dan ceritakan
Baiklah, tentang beban bukti pada hari ini, kami akan tunjukkan sahaja bagaimana Menteri Kedua Pembangkang pada hari ini, walaupun bayangan telah pun kami ceritakan bagaimana hujah kedua akan bercerita kepelbagaian inisiatif dalam pertambahan pendapatan dan permekasaan terhadap pengangguran yang telah pun berlaku. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai pertikaian saya pada hari ini, terus kepada kes di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Bagaimana asas bangkangan kami asas bangkangan kami ialah Dewan ini percaya KWSP, pengeluaran KWSP 10 kes secara one off adalah tindakan yang tidak tepat kerana melihatkan kepada matlamat asal penubuhan KWSP sejurus untuk mencapai matlamat akhir perdebatan yang tidak pernah pun diletakkan oleh Dato' Aiman. Jadi saya letakkan dalam memberikan kelangsungan kehidupan terhadap rakyat pada hari ini, hadirin sekalian. Sebelum bergerak kepada hujah penafian, silakan satu. Datuk, pertama matlamat saya ada letak tadi demi kelangsungan ekonomi negara, dan yang kedua, sekarang ini kita ingin bercerita keadaan semasa. Ya, memanglah sementara, saya setuju sementara, tetapi sekarang ini itulah tindakan yang mendesak untuk kita letakkan 10,000 ini. Komentar yang tindakan yang mendesak apabila kita teruskan membuat keputusan ini bukanlah satu keadaan tindakan yang tepat, dan ini adalah satu tindakan yang terburu apabila keadaan mendesak itu berlaku. Baiklah, dalam matlamat itu diletakkan, kami akan bertemu sahaja dengan matlamat itu. Dalam hujah penafian, saya akan ceritakan bagaimana kelebihan yang diberikan dalam M40 ini akan merugikan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kepada penghujahan pada hari ini, saya boleh sahaja untuk ceritakan bagaimana masalah penghujahan kelebihan golongan ini pada hari ini terus dapat untuk menafikan terus kepada penghujahan pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita lihat bagaimana hujah pada hari ini. Kita bercerita bagaimana KWSP itu bertindak sebagai apa, tuan-tuan dan puan-puan. Entiti KWSP ini sebenarnya bertindak dalam 3 perkara. Pertama, pencarum itu telah pun menyimpan wang yang telah diberikan oleh majikan dan juga hasil daripada gaji, dan caruman yang telah dibuat pada hari ini akan dilaburkan oleh firma-firma yang telah pun dilantik oleh KWSP. Hasil daripada tindakan pelaburan itu akan diberikan dividen kepada penyimpan. Itu tindakan KWSP ini, bagaimana ianya bertindak. Dan jika duit yang sepatutnya pada hari ini bekerja secara tidak langsung, apabila kita menyimpan di dalam KWSP ini secara tidak langsung memberikan faedah kepada penyimpan, tuan-tuan dan puan-puan. Justru dalam tindakan pada hari ini, dalam situasi semasa, apabila kita memberikan pengeluaran secara one off pada hari ini secara tidak langsung, perkara ini akan memberikan kesan kepada penyimpanan-penyimpanan yang telah pun berlaku, wang itu tidak dapat bekerja, dan di akhirnya bagaimana pencarum-pencarum ini tidak dapat untuk mendapatkan faedah. Apa yang akan terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, apabila fakta yang ditunjukkan dalam utusan yang bercerita bagaimana pencarum KWSP ini sebanyak 5.8 juta pencarum KWSP ini bakinya kurang daripada 10,000, tuan-tuan dan puan-puan, penyimpanan. Dan mari kita lihat dan semak semula dengan fakta dalam KWSP, tuan-tuan dan puan-puan, tentang pencaruman yang ada 14 juta. Ya, amountnya ramai, 14 juta yang terlibat dalam pencaruman KWSP. Namun, satu fakta menarik tentang 14 juta pada hari ini, hanya 50% sahaja yang bertindak secara aktif untuk mencarum dan menggunakan wang KWSP. Sebanyak 7 juta pada hari ini, 5.8 juta mempunyai baki sekurang-kurangnya baki kurang daripada 10,000. Dan di akhirnya pada hari ini, kita dapat lihat dalam analisis fakta pada hari ini, maksudnya terdapat masalah kurangnya 70% dalam masalah penyimpan pada hari ini kurang daripada 10K. Akhirnya, bagaimana situasi ini memberikan satu keadaan yang tidak tepat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kami buktikan dalam Dewan. Bagaimana keadaan pencarum yang sudah mempunyai 70% pada hari ini, mereka ini mempunyai kurang daripada 10,000, dan di akhirnya duit yang kita berikan untuk pengeluaran secara one off pada hari ini mereka ambil dan gunakan. Dan satu inilah tindakan tidak tepat apabila di akhir usia senja mereka tidak dapat untuk digunakan secara tidak langsung, memberikan kepada kesannya bagaimana kelebihan kepada M40 yang cuba dibawakan oleh Dato' Aiman, malahan ianya memberikan keburukan apabila di akhirnya pada hari ini memberikan kesan buruk kepada golongan ini sejurus tidak dapat untuk mencapai matlamat akhir perdebatan dalam kelangsungan ekonomi negara, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dalam kelangsungan ekonomi negara. Rangkuman penghujahan saya ceritakan kepada anda bagaimana masalah ini berlaku terhadap golongan M40 apabila entiti sebenar tindakan KWSP ini tidak dapat bertindak dengan baik, dan di akhirnya dengan keadaan semasa ianya tidak dapat untuk mencapai matlamat. Maka itulah
pembutan yang tidak tepat hadirin sekalian. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Tes. Dengar saudari. Saudari. Takut-takut je lawan pembangkang tunggal. Pembangkang bayangan ada dua, seorang lagi. No. Seronok lawan ni, tak kena bidas. Tiba. Sekejap lagi I bangun bidas you. Tiba. Yulah bayangannya man. Lompat parti kai. Katak-katak. Kata. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat sahabat-sahabat yang berada dalam Dewan Persidangan pada hari ini. Usul kita masih sama. Dewan ini percaya pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off adalah tindakan tepat. Sidang hari ini sekalian, sebelum saya teruskan kepada gerak kerja saya selaku yang kedua iaitu untuk memberikan hujah di meja kerajaan, saya teruskan dulu kepada pembidasan kes dan juga pembidasan hujah yang telah diberikan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Yang berhormat, jika kita lihat bagaimana sewaktu pembentangan kes sebentar tadi, Saudara Khairul ada memberikan satu contoh yang kita katakan untuk memudahkan sidang hari ini faham tentang bagaimana sebenarnya perlunya kelangsungan, perlunya wang-wang KWSP ini disimpan untuk kelangsungan pada masa hadapan. Beliau kata tadi, kalau dia nak cari calon isteri, dia akan cari calon isteri yang boleh dikekalkan sehingga masa hadapan. Saya katakan mudah sahaja. Sebentar tadi Perdana Menteri dah jelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya pada hari ini perbincangan ataupun perdebatan kita hanya ingin mengkhususkan kepada masa kini kerana apa? Kerana sekiranya walaupun dia nak mencari calon isteri yang untuk kekal sehingga ke masa hadapan, tapi kalau tak ada calon, maka tak adalah kelangsungan tersebut. Sebab itu kami di meja kerajaan, kami katakan fokus pada masa kini. Sebabnya pada masa kini, pada masa pandemik inilah rakyat khasnya terganggu dengan keadaan ekonomi negara sidang hari ini sekalian. Itu yang pertama. Sebentar Yang Mohd. Yang kedua, kita lihat bagaimana sebenarnya beliau menceritakan kepada kita bagaimana begitu panjang lebar beliau menceritakan berkaitan KWSP ini sidang hari ini sekalian. Mudah sahaja sebenarnya. Kita akui bagaimana sebenarnya ada daripada kalangan-kalangan rakyat yang mempunyai simpanan yang kurang daripada 10,000 misalnya. Jadi bagaimana kita nak bantu mereka? Sebab tu dalam hujah pertama Perdana Menteri sebentar tadi, kita katakan bagaimana pengeluaran KWSP ini sebenarnya lebih memberi fokus kepada golongan-golongan yang tidak dibantu secara khusus oleh kerajaan. Contohnya bagaimana B40. Golongan B40 ini sidang hari ini sekalian, kita lihat sepatutnya tadi Saudara Khairul kena tunjukkan kepada sidang hadirin, golongan B40 inilah golongan yang mempunyai wang simpanan KWSP yang kurang daripada 1,000 ataupun kurang daripada 10,000 ini. Sidang hadirin sekalian, golongan ini telah pun dibantu oleh kerajaan dengan insentif yang lain. Contohnya macam mana BPR ataupun BSH yang telah pun kerajaan-kerajaan sebelum ni berikan kepada mereka. Jadi, siapa sebenarnya fokus kita? Fokus kita adalah pada golongan M40 ini, yang mana mereka ini mempunyai simpanan yang lebih daripada 10,000 dan mereka ini mampu untuk keluarkan KWSP mereka dan meneruskan kelangsungan mereka dalam keadaan ekonomi kita yang sedang parah ini sidang hari ini sekalian. Sebelum saya teruskan, silakan izin laluan. Ada dua. Satu, fakta daripada mana M40 ada lebih daripada 10K. Kedua, dalam keadaan kurang akaun 10K pada hari ini, yang kita berikan mereka keluar, duit habis, adakah itu keadaan tindakan tepat di meja kerajaan? Ya, kami katakan itu tindakan tepat kerana apa? Sejak daripada tadi lagi kami katakan bagaimana sebenarnya pada masa kini. Kita ingin fokus pada masa kini dan bukan pada masa yang akan datang. Kalau kita nak cerita pada masa akan datang, caruman KWSP ini akan tetap diambil daripada Saban tahun sehinggalah sampai ke tempoh pencen mereka sidang hari ini sekalian. Jadi terus kepada hujah di meja kerajaan pada hari ini, di mana dalam hujah ini saya akan tunjukkan bagaimana pengeluaran KWSP ini akan membantu dalam proses baik pulih ekonomi sidang hari ini sekalian. Sidang hari ini sekalian, perbelanjaan peribadi pengguna dilihat akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara
yang mana ianya merangkumi lebih daripada 60% daripada KDNK negara. Jadi, kita lihat bagaimana sebenarnya perkara ini berkait rapat dengan ekonomi negara dan kita katakan ini sebagai kuasa beli sidang hadirin sekalian. Kita lihat bagaimana sepanjang tempoh pandemik yang berlaku ini, kerajaan telah pun menetapkan 6 strategi untuk pemulihan negara. Yang pertama adalah daripada segi resolve. Yang kedua adalah daripada segi ketahanan. Yang ketiga adalah daripada segi restart, recovery, memperkasakan dan juga reform. Dan perkara ini termasuklah salah satu daripada perkaranya adalah berkaitan dengan kuasa beli rakyat sidang harian sekalian. Jadi kita lihat dalam berita harian 25 Mei 2021, bagaimananya adanya kuasa beli isi rumah di Malaysia yang semakin merosot iaitu penurunan sebanyak 16.7% dalam tempoh masa sedekad ini sidang harian sekalian. Jadi isu ini jika kita lihat merupakan jika kita ingin nilai, kita boleh katakan mungkin perkara ini adalah perkara kecil saja. Tapi apabila kita kaji dan kita lihat secara terperinci, isu ini merangkumi masalah-masalah yang lebih besar. Contohnya seperti inflasi dan juga jurang antara bandar dan juga luar bandar sidang harian sekalian. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya sekiranya kita melakukan pengeluaran KWSP ini, maka ianya akan membantu untuk meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus akan membantu untuk membaik pulih ekonomi negara. Sebab itulah kami katakan perkara ini sebagai tindakan yang tepat sidang hadirin sekalian. Saya ceritakan secara ringkas bagaimana proses ini berlaku supaya rakan-rakan di dalam sidang faham bagaimana sebenarnya apa kaitannya sebenarnya kuasa beli ini dengan baik pulih ekonomi. Kita lihat bagaimana sebenarnya apabila pengeluaran KWSP ini diberikan kepada rakyat, maka kuasa beli rakyat akan meningkat kerana apa? Kerana rakyat pada ketika ini mempunyai wang. Mereka tidak akan perlu untuk berjimat cermat tetapi mereka akan membelanjakan wang terutamanya untuk keperluan harian. Contohnya makanan dan juga apa-apa yang menjadi keperluan harian mereka. Jadi kita lihat bagaimana perkara ini secara tak langsung apabila rakyat berbelanja, maka peniaga juga akan mendapat keuntungan. Daripada keuntungan tersebut, peniaga akan perlu mengeluarkan cukai dan juga zakat contohnya. Dan bagaimana sebenarnya perkara ini berlaku secara pusingan dan duit itu akan digunakan kembali untuk memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat yang lain melalui cukai yang telah dikutip itu sidang hadirin sekalian. Jadi sebenarnya dalam hujah saya ini begitu mudah kita tunjukkan kepada sidang hadirin bagaimana sebenarnya kuasa beli ini yang diperolehi daripada wang KWSP yang mereka keluarkan daripada akaun masing-masing akan membantu untuk melakukan putaran ekonomi dengan lebih baik. Seterusnya akan membantu untuk membaik pulih ekonomi dan mencapai matlamat perdebatan yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Jadi, usul pada hari ini memang wajar untuk diterima Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan timbalan Ketua Bangkang. Okey. Sibah. Komen terus. Kedua bayangan. Carikan aku. Tiba nyanyi. Takut. So itu je lah perdebatan kita hari ni. Kan. Tu je lah. Boleh stop Sekejap. record dulu. Merapu je ni. Kai awak makin kurus.